Ya, terima kasih saudara Christopher Wan dan lawan saya yang sungguh entertaining, saudara Azmi. Itu gambar nikah. Sebelum saya bermula, Assalamualaikum, salam sejahtera, hidup perlembagaan, hidup perlembagaan, hidup perlembagaan. Sebelum saya nak bermula, saya nak cakap sedikit lah. Saya telah ternampak satu risalah yang amat menyayat hati. Saya sedang bersalam dengan Ahmadinejad di Brazil. Dan ada banyak lagi. Satu tu saya salam dengan Darth Vader. Semua orang tahu Darth Vader dah mati. Dia dah jadi spirit. Jadi ini semua tak betul sebenarnya. Jadi walaupun mereka cuba untuk mencemarkan nama saya, tapi siapa? Saya teruskan kerana kita politik baru. Saudara Azmi tadi berkata tentang politik baru. Ini politik baru yang sebenarnya. Jadi sebelum saya disuruh berhenti oleh mereka-mereka ini, saya nak cerita sikit tentang manifesto saya. Siapa yang tak dapat manifesto saya lagi? Semua dah dapat, eh? Oh, tak dapat? Okey, bagi tu kat belakang. Bagi. Ya, hidup bukan. Okey, saya punya manifesto ni tidaklah begitu terperinci macam saudara Azmi. Okey? Betul. Manifesto saya general. Mengapa general? Kerana kita kena tahu seorang pemimpin kena boleh buat semua. Bukan spesifik area saja. Jadi, macam contohnya, bagi saya makanan. Makanan itu penting, tapi kita sekarang berhadapan dengan satu krisis makanan global di mana harga makanan terlalu tinggi. Jadi bagaimana kita nak mengatasi krisis ini? Jadi jikalau saya dipilih, saya akan mengatakan bahawa kita harus pergi ke self-sustainability. Tak mau lagi import beras. Kedah penuh dengan ladang jelapang padi. Kita boleh tanam lagi banyak. Jadi tak perlu kita bergantung kepada harga dunia. Jadi kita boleh self-sustaining. Itu satu. Nombor dua, saya nak teruskan subsidi bukan kepada pengguna, tetapi kepada peladang-peladang kebun-kebun, supaya mereka boleh mengurangkan kos mereka apabila mereka hendak menanam padi dan segala kebun dan semacam-macam lagi lah. Jadi bila kos mereka rendah, consumer juga, pengguna juga akan menikmati kos yang rendah. Okey, kemudian tentang housing atau perumahan. Bagi saya, semua orang yang di bawah paras kemiskinan harus diberikan rumah kos rendah. Okey, ini adalah satu tanggungjawab kerajaan. Okey, tetapi apakah paras kemiskinan itu? Saya takkan ada satu paras kemiskinan kebangsaan. Paras kemiskinan ikut region, ikut wilayah. Sebab saya tahu kemiskinan di Kuala Lumpur lain dengan kemiskinan di Kok Dian Kedah, contohnya. Okay? Jadi sebab tu kita tak ada satu national poverty line, kita ada regional poverty line. Okay? Dan bagi saya juga pada masa ini harga rumah terlalu tinggi. Okay? Kenapa dia terlalu tinggi? Sebenarnya bukan demand. Satu artificial demand oleh spekulator hartanah. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak cuba kurangkan speculation dengan cara, okey, katalah saya dah ada 2 buah rumah. Kalau saya nak beli rumah ketiga, saya akan dikenakan satu cukai yang tinggi. Okey, untuk memastikan bahawa saya tidak digalakkan untuk membelikan rumah yang banyak. Kerana mereka yang sebenarnya menolak harga rumah itu menjadi lebih tinggi. Okey, dan bagi first time home buyers, saya nak beri bermacam-macam insentif. Jadi katalah kalau itulah rumah pertama anda, okey, tak perlu bayar stamp duty. Okey, kalau itu rumah kedua pun tak perlu bayar stamp duty. Jadi ini untuk menggalakkan kita untuk mendapatkan rumah. Okey, itu tentang perumahan ya. Tentang air, saya rasa untuk beri air cuma susah. Kita akan memerlukan banyak kos. Okey, tetapi air itu datangnya daripada Tuhan. Okey, tapi walaupun datang daripada Tuhan, kita harus lihat kita nak bawa air itu pada orang perlukan kos. Betul? Jadi untuk itu kita
kita masih perlu mengenakan kos, tapi bukan profit base. Jadi saya nak cadangkan bahawa pengurusan air dimilik negarakan atau dijadikan dinationalize. Okey? Jadi apabila kita milik negarakan, dia bukan setakat profit making saja, dia untuk menampung kos. Okey? Jadi kita charge orang mengikut kos. Kalau kos tu ini, ya? Tak, kita cukai itu saya akan kurangkan juga nanti. Okey, jadi itu untuk air. Dan kalau diorang nak naikkan, kita harus pergi melalui parlimen dahulu. Tak boleh sewenang-wenangnya naikkan harga air. Itu tentang air. Tentang healthcare, tentang kesihatan. Okey, saya nak galakkan semua orang untuk dapatkan insurans. Okey, dan untuk mereka yang mungkin tak boleh dapat insurans, kita akan wujudkan satu insurans, badan insurans kebangsaan. Sistem ni macam swapso juga, tapi lebih baik ditadbir, okey, untuk memberikan insurans yang murah kepada orang ramai. Okey, itu satu. Dan kemudiannya masalahnya sekarang bukan sebab kita punya healthcare terlalu, public healthcare terlalu mahal, tetapi sebab public healthcare kita crack. Jadi saya nak gunakan wang itu untuk menaikkan public healthcare, supaya kalau macam katalah hari itu saya pergi hospital Kelang, ya Allah, macam pergi mas perang. Jadi kita nak naikkan itu. Okey, itu tentang healthcare. Dan akhir sekali tentang freedom of speech dan expression. Sebenarnya posisi saya adalah sama dengan Azmil, saudara Azmil. Saya nak hapuskan Akta Drakonian ISA. Saya nak hapuskan Printing Presses and Publications Act. Saya nak hapuskan Akta Hasutan. Okey, saya juga nak hapuskan criminal defamation. Dan bagi saya defamation itu dia masih tak faham beza criminal defamation dengan civil defamation. Jadi saya nak buang itu semua. Saya pun nak pastikan Universal Declaration of Human Rights menjadi salah satu dari undang-undang kita. Jadi lepas ni Akta polis tu memang bila dah ada UDHR tu memang dah buang lah. Memang akan buang. Dan saya juga Section 15 Section 15 AUKU, saya sebenarnya penyokong tegar UKM4. Dah habis lah. Okay? Penyokong tegar UKM4. Jadi undilah saya. Hidup perlembagaan. Hidup perlembagaan je. Okey, terima kasih.